Perluasan kuasa asing di Sabah dan Sarawak. Faktor perluasan kuasa asing di Sabah yaitu kekayaan hasil bumi dan kepentingan perdagangan asing. Kekayaan hasil bumi. Sejak abad ke-6, Sabah sudah dikenali oleh para pedagang sebagai negeri yang kaya dengan hasil bumi seperti sarang burung dan emas. Kekayaan itu menarik minat para pedagang dari barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan British untuk singgah berdagang di Sabah sebelum meneruskan perjalanan ke China. Kepentingan perdagangan asing. British mula menjalankan perdagangan di Sabah pada tahun 1764 selepas perjanjian perdagangan ditandatangani antara seorang rakyat Britain bernama Alexander Dalrymple dengan Sultan Sulu. Mengikut perjanjian itu, British dibenarkan membuka pusat perdagangan dan menjalankan perniagaan di kawasan taklukan Sultan Sulu, yaitu wilayah di timur Kimanis. Dalrymple juga mendapat kebenaran mendirikan pusat perdagangan di Pulau Balambangan. Namun, minat pada Borneo tidak berpanjangan kerana pertempatan British di Pulau Balambangan dimusnahkan oleh orang Sulu pada tahun 1773. Akibatnya, pihak British membatalkan hasrat untuk berdagang di Borneo. Pada tahun 1846, British berjaya mendapatkan labuan daripada Sultan Brunei untuk dijadikan tanah jajahan mahkota British dengan bantuan James Brooke dari Sarawak. Sabah dahulu dikuasai oleh dua buah kesultanan yang berasingan, yaitu bahagian barat Sabah terletak di bawah Kesultanan Brunei dan bahagian timur Sabah dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Cara perluasan kuasa asing di Sabah. British mula bertapak ke atas Sabah seawal tahun 1760 apabila Alexander Dalrymple membuat perjanjian dengan Sultan Sulu untuk membuka pangkalan perdagangan Syarikat Hindia Timur British di Pulau Balambangan yang terletak kira-kira 20 batu dari utara Kudat. Dalrymple kemudian mengganti nama Pulau Balambangan kepada Felicia. Walau bagaimanapun, pertapakan syarikat British di pulau tersebut tidak lama apabila pulau tersebut akhirnya ditinggalkan pada tahun 1805. Potensi Sabah dari segi ekonomi telah menarik perhatian pelabur-pelabur barat dari Amerika Syarikat, Britain, dan Spanyol. Pada tahun 1840, British telah berunding dengan Sultan Brunei untuk menyerahkan labuan yang terletak di barat Laut Borneo. British ingin menjadikan labuan sebagai pangkalan, melembong arang batu, mempan Selanun, serta meningkatkan perdagangan. Labuan kekal di tangan British sehingga tahun 1907, apabila labuan diletakkan di bawah kerajaan negeri-negeri Selat. Perluasan kuasa asing di Sabah melibatkan beberapa tokoh pedagang bermula pada tahun 1865. Pada tahun 1850, wakil Amerika yaitu Charles Lee Moses telah membuat perjanjian dua konsesi pajakan dengan sewa $9,500 setahun selama 10 tahun dengan Sultan Brunei. Bagi mendapatkan keuntungan, Moses telah menjual hak pajakannya kepada pedagang Amerika yaitu Joseph William Torrey dan Thomas B. Harris, dan Hong Kong yaitu Wu Hang, dan telah mendubuhkan The American Trading Company untuk memajukan kawasan tersebut. Akibat menghadapi masalah keuangan, pada tahun 1875, Torrey telah menjual haknya kepada Baron Gustavus Baron Overbeck berbangsa Austria yang bekerjasama dengan saudagar kaya dari British bernama Alfred Dent. Pada tahun 1877, Overbeck telah berjaya mendapat pajakan seluruh hak tanah Sultan Brunei di Sabah selama 10 tahun lagi, yaitu dengan sewa sebanyak $15,000 setahun. Pada tahun 1878 pula, Overbeck telah berunding dengan Sultan Sulu bagi mengatasi pertindahan kuasa. Overbeck diiringi dengan William Hood Governor Labuan untuk menandatangani perjanjian serah hak tanah di bawah kuasa Sultan Sulu kepada syarikat Overbeck. Dalam perjanjian tersebut, Kesultanan Sulu bersetuju menyerahkan kesemua tanah kepada syarikat Overbeck dan Dent. British walau bagaimanapun mengukuhkan kuasanya di tanah Sabah apabila syarikat Overbeck dan Dent mengalami masalah keuangan dan terpaksa meminta suntikan keuangan daripada kerajaan British pada tahun 1878. British bersetuju untuk memberi bantuan keuangan dengan syarat hanya wakil British sahaja yang boleh berada di Borneo Utara.
Dengan itu, Overbeck yang berbangsa Austria terpaksa menjualkan semua sahamnya kepada Alfred Dehn. Kesannya melalui perjanjian-perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1877 sehingga 1878. Syarikat Overbeck dan Dehn memperolehi Borneo Utara yang meliputi kawasan antara Teluk Gaya di pantai barat hingga Sungai Sibuku di timur wilayah Kimanis. Faktor perluasan kuasa asing di Sarawak. Yang pertama, penerokaan persendirian James Brooke. Yang kedua, pemberontakan dan ancaman laut. Dan yang terakhir, tuntutan untuk berkuasa secara kekerasan. British mula berminat terhadap Borneo sejak tahun 1760, tetapi selepas gagal menduduki Pulau Balambangan, British membatalkan hasrat tersebut. Walau bagaimanapun, usaha tidak rasmi yang dipelopori oleh pihak persendirian akhirnya telah membuka jalan kepada peluasan kuasa British di Sarawak. Individu yang bertanggung jawab dalam usaha itu ialah pengembara British yang bernama James Brooke. Semasa tiba di Singapura pada tahun 1839, Brooke diminta oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat, S.G. Bonham, untuk pergi ke Kuching bagi menyampaikan ucapan terima kasih bagi pihak kerajaan Britain kepada Pangeran Muda Hashim, yaitu Pangeran Bendahara Brunei, kerana beliau telah membantu menyelamatkan pelaut British yang karam tidak berapa jauh dari pantai Kuching. Pemberontakan dan ancaman lanun. James Brooke tiba di Sarawak pada bulan Ogos 1839 dan mendapat negeri itu berada dalam kekacauan akibat pemberontakan dan pelanunan. Pemberontakan yang tercetus sejak tahun 1835 dipimpin oleh Pangeran Pusuk, bapa saudara kepada Sultan Brunei, yaitu Umar Ali Saifuddin yang kedua, yang disingkirkan dari istana. Pemberontakan itu ditujukan kepada Pangeran Mahkota, pembesar Brunei yang memerintah Sarawak. Pada tahun 1838, Sultan Brunei menghantar Pangeran Muda Hashim ke Sarawak untuk menghentikan pemberontakan dan mengambil alih kuasa pemerintahan. Hal ini karena Pangeran Mahkota gagal mematahkan pemberontakan tersebut. Dalam kunjungan ke Sarawak, Brooke telah pergi menemui Pangeran Muda Hashim. Hasil pertemuan itu, hubungan persahabatan antara mereka pun terjalin. Brooke kemudiannya mengambil kesempatan untuk menjelajah sepanjang pantai Pulau Borneo dan kembali semula ke Singapura pada tahun 1840. Sementara itu, Pangeran Muda Hashim meminta bantuan Gubernur Negeri-Negeri Selat untuk menghentikan huru-hara yang tercetus di Sarawak, tetapi ditolak. Brooke yang tertarik dengan perkembangan itu memutuskan untuk kembali semula ke Sarawak dan tiba di negeri itu pada bulan Ogos 1840. Tuntutan untuk berkuasa secara kekerasan. Pangeran Muda Hashim gembira dengan kedatangan Brooke dan berjanji memberi Sinawan dan Kuching kepadanya, serta jawatan Gubernur Sarawak sekiranya beliau dapat menumpaskan pemberontakan yang berlaku. Brooke bersetuju dengan tawaran itu. Dengan diiringi oleh askar yang dibawanya, bersama dalam kapal Royalist, Brooke bergabung dengan pasukan Pangeran Muda Hashim untuk menentang para pemberontak. Akhirnya pemberontakan itu dapat dipatahkan pada Desember 1840. Pangeran Muda Hashim yang menyadari beliau sebenarnya tidak mempunyai kuasa untuk membuat sebarang tawaran mengurniakan jawatan Gubernur Sarawak kepada Brooke menjadi serba salah. Beliau sedar Sultan Brunei sudah tentu tidak akan mengakui perjanjian yang dibuatnya dengan Brooke. Setelah mendapati Pangeran Muda Hashim masih belum memenuhi janjinya, Brooke bertindak membedel Kuching. Tindakan itu berjaya memaksa Pangeran Muda Hashim melantik Brooke menjadi Gubernur Sarawak yang sah pada bulan September 1841. Penutup, faktor utama yang mendorong perluasan kuasa asing di Sabah dan Sarawak lebih berkisar kepada faktor yang berkait rapat dengan politik dan ekonomi demi memelihara kepentingan perdagangan British di rantau Asia Tenggara.